عليه وسلم شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أبي القاسم الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق صلى الله عليه وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله رب العظيم والرسول الكريم والملائكة المقربين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. خذ بيدي قلت حيلتي أدركني. لا إله إلا الله وحده لا شريك له. له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. Alhamdulillah, pada pagi ini sama-sama kita bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala yang mengizinkan kita untuk bersama pada pagi ini dalam pengajian kitab hikam selepas daripada perasmian hikam ini telah dibuat oleh Ketua Jemaah Ulama Paskedah di Mesir baru ni untuk pengajian khusus anak-anak kita di Mesir sebelum subuh, iaitu pada pukul 4 suku pagi. Mesir sekarang mereka subuh pada pukul 5.20. Di pengajian kitab hikam ni sebelum subuh di Mesir. Dan di atas kehendak dan izin daripada Allah Subhanahu Wa Taala, maka pengajian kitab ini oleh semua para muhibbin di seluruh tempat di alam maya dengan barakah anak-anak kita di Mesir, maka dapat kita belajar kitab hikam pada hari ini. Alhamdulillah. Tuan-tuan boleh dapatkan kitab hikam ni di mana-mana kedai-kedai buku seperti Hasani dan sebagainya, insya-Allah. Ada terjemahan. Kita ada terjemahan dia, tuan-tuan cari kitab hikam terjemahan. Tulisan Rumi. Banyak dijual di kedai-kedai buku, insya-Allah. Dan untuk para muhibbin yang tidak sempat untuk menaja sebelum subuh dan juga lepas subuh, boleh menaja dalam pengajian hikam ni pada setiap hari Ahad 10 suku pagi Malaysia, 4 suku pagi Mesir. Alhamdulillah, dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala kami telah menziarahi maqam Asy-Syaikh Ibn Athaillah As-Sakandari di Qairah, Mesir. Bagi pihak diri saya memohon izin dan restu
secara rohani daripada penerang kitab untuk memulakan kitab yang dikarang olehnya. Mudah-mudahan kita semua mendapat rahmat dan berkat, insya-Allah. Sebelum daripada itu, kami telah menziarahi, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, guru kepada Syekh Ibn Athaillah As-Sakandari di Iskandariyah, iaitu Syekh Allahumma salli Abu Abbas Al-Mursi. Alhamdulillah, moga-moga dengan kerohanian mereka, petunjuk daripada Allah Subhanahu Wa Taala, maka dia menolong untuk saya faham hikmah-hikmah yang telah pun ditulis untuk bersama-sama menjadi panduan kepada kita dalam perjalanan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang pertama sekali, bagi orang yang nak mengaji kitab hikam ni, dia kena meletakkan diri dia yang pertama sekali sebagai murid. Itu siapa nak mengaji kitab hikam. Maka semua yang berada dalam secara live ni ataupun di depan saya ni, jadi letakkan diri pada hari ini, Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah. Kita meletakkan diri kita sebagai murid untuk memudahkan kita faham kitab ni. Sebab kitab ni tak akan dipaham kalau kita mengaji tanpa Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kita meletakkan diri kita sebagai murid. Kalau nak mengaji macam tu, dia tak akan faham. Sebab ilmu ni dia dipahami dengan zauq. Ilmu ni dipaham dengan zauqi, dengan rasa. Rasa, bila kita rasa, baru kita faham. Jadi zauqi tu ialah zauq yang dirasa oleh roh kita. Jadi kalau kita tak merasa, dengan makna roh kita tidak merasa, jadi kita sukar faham pengajian hikam. InsyaAllah, mudah-mudahan pada hari ini, mari kita letak diri kita, Bismillahirrahmanirrahim. Kita berjanji dengan Tuhan bahawa kita nak jadi murid. Murid ni ialah muridullah. Murid yang pertama salikin, yang kedua wasilin. Salikin, murid tadi ni. Salikin, murid tadi, hendak Allah tu. Wasilin, orang yang dah sampai. Bila hendak Allah, dapat Allah dah. Jadi orang yang akan faham kitab hikam ini ialah orang yang nakkan Allah, adapun orang yang Allah nak dia. Orang yang nak Allah dia panggil murid. Orang yang Allah nak kat dia disebut dengan murad. Ataupun disebut salikin, wasilin. Salikin, orang yang berjalan pada Allah. Wasilin, orang yang dah sampai pun pada Allah. Jadi orang yang masih berjalan kepada Allah, dia sebut dengan salik. Salikin, orang-orang yang berjalan pada Allah. Tetapi mereka masih belum mendapat Allah, baru berjalan, tak sampai lagi. Tapi bila mana dah sampai kepada Allah, dia sebut dengan wasilin, sampai dah, orang-orang yang dah sampai pada Allah. Ya, orang yang sampai pada Tuhan ni ialah orang yang Allah dah nak kat mereka. Jadi kalau salikin, baru nak Allah. Kalau wasilin, Allah dah nak kat dia. Mana Allah nak kat dia dah. Nah, di hikam ni untuk dua jenis orang tu ya. Wasilin, salikin dan wasilin. Ataupun murid dan murad. Jadi kalau tidak ni, kalau kita tak letak diri kita sebagai salikin, jadi kita tu boleh mengaji ya, tapi tak faham. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi untuk faham, letakkan diri begitu bagi elok, insya-Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum pada itu, malah kita menghadiahkan sekali Al-Fatihah kepada Syekh Ibn Athaillah As-Sakandari rahimahullahu ta'ala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin.
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وبركته آمين. Berkata musannif, iaitu Ibnu Athaillah As-Sakandari rahimahullahu ta'ala, kata dia dalam hikam yang pertama ni, min alamatil i'timadi 'ala al-'amali nuqsanur raja'i 'inda wujudi zalali. Allahumma salli ala sayyidina. Jadi minggu depan ni pekat pun ada kitab, pergi beli kitab di Hasani ke, di Darussalam ke, semua kena ada kitab. Kata musannif, min alamatil i'timadi 'ala al-'amali nuqsanur raja'i 'inda wujudi zalali. Baik. Ilmu tasawuf ni ialah ilmu yang Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dia ialah natijah amal yang diterima oleh Allah. Ilmu tasawuf ialah ilmu yang merupakan, dia ialah natijah daripada amal yang diterima oleh Allah. Okey. Ilmu tasawuf ni kita tak faham, melainkan kita rasa. Seperti mana yang saya sebut tadi. Jadi kalau nak rasa, dia mesti kena beramal-amal yang soleh. Kalau kita pun jenis malas mayang jemaah, malas bangkit tahajud, malas baca Quran, malas zikrullah, malas selawat, malas nak buat baik, jadi tak ada jalan lah nak faham ilmu tasawuf. Ilmu ni dia kena beramal. Tadi yang pertama, salikin tadi ni. Orang yang namanya salikin, dia beramal memaksa diri. Dia beramal memaksa diri beramal. Sebelum ni sembahyang lah, tapi macam-macam tuhai lah. Tapi bila mana dia nak merasakan kesan ataupun mendapat ilmu tasawuf, jadi dia kena beramal. Amal ni sebenarnya berat dan susah. Maknanya nak beramal tu susah. Susah sebab nafsu kita malas nak buat. Nafsu ni malas nak buat. Dia nak buat apa nafsu ni? Dia nak relax, nak rehat, malas, tak mau buat apa. Tidur pun tak apa lagi. Nak bangkit tahajud ni malas, nak bayang duha malas, nak beramal malas. Ni nafsu. Seperti mana yang lalu saya kata, Allah mencipta nafsu, bukan Allah suruh ikut. Dia dah malas, jangan ikut malas dia. Allah Subhanahu Wa Taala mencipta nafsu untuk ditentang. Mana? Tentang malas, lawan malas. Maknanya buat. Maka menentang nafsu disebut dengan mujahadatun nafsi, melawan hawa nafsu. Jadi bila lawan hawa nafsu, baru dapat Tuhan. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana, kata Allah. Orang-orang yang bermujahadah melawan hawa nafsunya untuk mendapatkan kami. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala sebut, dia tu hanya akan didapatkan dengan bermujahadah. Kalau kita ada ikut hawa nafsu, berarti kita tak bermujahadah. Dengan melawan hawa nafsu itulah dipanggil mujahadah, kita akan mendapat Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Contoh, orang yang nak rezeki kena pergi cari rezeki, kena turun mencari rezeki. Orang yang nak Allah kena lawan nafsu.
Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Bila lawan nafsu, baru Allah tunjuk pada kita betapa banyaknya jalan-jalan untuk mendapat dia. Kalau kita tak lawan hawa nafsu, kita tak tahu jalan. Kita tak tahu nak menempuh jalan, nak mendapatkan Tuhan. Bila kita lawan hawa nafsu, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, barulah kita akan dapat ataupun akan terbentang di depan mata kita tu dia banyaknya jalan untuk mendapatkan Allah. Kalau kita tak mentah hawa nafsu, tak terbuka. Ataupun dalam bahasa lain, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, password untuk masuk ke dalam dunia Allah ni ialah dengan melawan hawa nafsu. Lawan hawa nafsu, maka akan terbuka. Kita tak lawan hawa nafsu, tak akan terbuka. Kata Allah, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang-orang yang bermujahadah untuk mendapatkan kami, pasti, kata Allah, kami akan tunjukkan kepada dia jalan-jalan untuk mendapatkan kami. Banyaknya. Sebab tu kata ulama, jalan untuk mendapatkan Tuhan ni punya banyak, iaitu sebilang-bilang nafas kita. Nafas kita dari dulu sampai lah, tak pernah habis-habis ni. Berapa kali turun dan naik, hanya Allah yang maha mengetahui. Begitulah jalan untuk mendapatkan Allah, punya banyaknya. Okay, bila sebut lawan hawa nafsu, teruk tak? Teruk, sangat-sangat teruk. Maknanya nafsu tak mau, kita kata aku nak. Nafsu tak mau, kita kata aku nak. Jadi sebab itu bila dia tak mau, kita nak. Dia macam tarik kambing, kami tak mau berjalan. No, kambing tak mau berjalan, kaki tu gerak, tak berjalan, begitu. Teruk dah tarik, Allah inna Allah raji'un. Dia naik pula pasal apa tu? Tiba-tiba dia naik, mai depan sikit. Sallallahu alaihi Muhammad. Jadi subhanallah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kursi itu ada roh. Ni hidup. Allah. Tekan tahu mana. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi begitulah nak dapatkan Allah, satu benda yang sangat teruk. Baik. Contoh macam ni lah. Makanan tu sedap. Makanan tu sedap. Tapi Nabi suruh berhenti sebelum kenyang. Bila makanan tu sedap, kita nak makan lagi lah, nak tambah lagi lah. Sekali tambah, dua kali tambah. Tapi Nabi kata sekali ya. Makan kali tu, jangan tambah. Nabi kata, nahnu qawmun la na'kulu hatta naju' wa idza akalna la nashwa. Nabi kata, kami ialah kaum yang kami tak makan melainkan lapar, baru kami makan. Tapi kalau kami makan, kami tidak kenyang, kata Rasulullah. Maknanya apa? Kalau nak buat macam Nabi kata tu, bila kita makan, selera kita tu ada, nak tambah jangan tambah. Teruk lah agak-agak. Nak tambah, pasal sedap. Tapi dengar Nabi kata, kami berhenti makan sebelum kami kenyang. Jadi berhenti waktu tu rasa macam mana? Menderita. Pasal nak tambah, tapi Nabi kata kami berhenti sebelum kenyang. Jadi yang rasa menderita, yang rasa payah tu siapa? Nafsu. Tapi tahun tu lah duk untuk mendapat merit, kredit untuk mendapat Allah. Faham tak? Kalau kita makan sampai kita kenyang, tak ada point dalam tu. Tapi kalau kita makan, kita berhenti sebelum kenyang, tentu ada point. Tak tahulah berapa, bukan 2-3 point. Tak tahulah berapa
belas puluh ratus yang Tuhan bagi terhadap poin orang yang berhenti makan sebelum daripada kenyang. Tidur malam. Kalau ikut tidur nak rapat sampai subuh, orang bangun subuh baru nak bangkit. Tapi Allah suruh bangkit sebelum subuh. Maknanya sebelum daripada masuk waktu subuh kena bangun. Qumil laila illa qalila. Bangunlah malam sekalipun sikit. Maknanya kena bangkit. Faham? Kalau ikut hati nak tarik selimut lagi. Waktu baru ni saya kata dekat anak-anak di Mesir, Mesir ni dia negeri latihan, tempat melatih seseorang untuk balik jadi orang yang baik. Saya kata Mesir ni musim sejuk, bangun qiyamul lail ala sayyidina Muhammad. Musim sejuk, bangun qiyamul lail. Sejuk ni kira nak tarik selimut ni, bangun qiyamul lail. Sejam sebelum subuh, bangun qiyamul lail. Ini pesanan pada anak-anak di Mesir. Kalau di Mesir mereka boleh bangun sebelum subuh, jadi sebelum bila balik Malaysia, insya-Allah mereka boleh bangun sebelum subuh. Malaysia kan sejuk pun, kan, kecuali menyejukkan diri pasang aircon. Kalau tak pasang aircon tak sejuk pun. Soalan Sayyidina Muhammad. Kalau di Mesir boleh berjaya mari latihan bangun sebelum subuh di musim sejuk, qiyamul lail, boleh bangun di Malaysia insya-Allah. Musim panas. Musim panas saya kata puasa Isnin Khamis. Kalau di Mesir boleh puasa Isnin Khamis, insya-Allah di Malaysia boleh puasa Isnin Khamis. Baik. Jadi bila mana kita tak mau ikut nafsu, teruk tak? Teruk, memang teruk. Hak kita nak, kita tahan. Teruk. Tapi tentulah poin dia, kita akan dapat Tuhan. Fa innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaqih, kata Allah. Kamu berpenat lelah untuk mendapatkan Allah, famulaqih, kamu akan dapat bertemu dengan dia, kamu akan dapat dia. Baik. Jadi ilmu ni bila mana kita buat, kita beramal, dia barulah keluar ilmu tasawuf. Ilmu tasawuf bukan dalam kitab. Ni bukan lagi ilmu tasawuf. Ilmu tasawuf ialah yang dirasa dalam hati kita tu. Tu dia panggil tasawuf. Jadi ilmu tasawuf ialah ilmu rasa. Kita baca, kita tak rasa lagi. Kita kena beramal dulu baru kita rasa. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Taib, satu. Yang kedua, ilmu tasawuf, dia keluar daripada ahwal hati kita yang bersih. Ahwal hati kita yang bersih. Apa dia? Perasaan-perasaan yang bersih, yang suci dalam hati kita. Dari situlah keluar ilmu tasawuf. Makna ilmu tasawuf ni, ilmu kena campur di antara ilmu dan amal. Macam kita mengaji ni, ni ilmu. Dengar Tok Guru mengajar, kita tulis mana kita faham, tu baru ilmu. Lepas tu dia kena amal ilmu ni. Yang kita mengaji ni kita kena amal. Oh Ustaz, tadi Ustaz abang kena bangkit tahajud, kena buat amal soleh, kena buat ibadat. Buat. Bila kita ada ilmu, betul kita amal hak kita tahu tadi, barulah beranak ilmu tasawuf. Ilmu tasawuf ialah ilmu dia panggil laduni. Ilmu laduni tu baru beranak. Itulah ilmu tasawuf. Kalau kita mengaji, kita tak beramal lagi, kita tak faham lagi. Faham tu dengan melalui rasa. Rasa, macam mana rasa hati dengan Tuhan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka sebab itu Nabi kata, man amila bima alima awrathahu Allahu ma lam ya'lam.
Siapa yang beramal dengan apa yang dia tahu, Allah wariskan kepada dia ilmu yang dia tak tahu. Ilmu yang dia tak tahu itu ialah ilmu, dia panggil ilmu laduni. Laduni, ladun, mai daripada Tuhan mana dia. Ilmu tu bukan ustaz bagi. Ustaz bagi ilmu ni bukan laduni. Ilmu laduni, ilmu yang Allah bagi tanpa wasitah, tanpa guru. Hal ni pakai guru, faham tak? Hal ni kena ada guru. Ilmu laduni tanpa guru, Allah yang bagi sendiri. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tak ada perantaraan. Ilmu direct daripada Tuhan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Bila Allah bagi ilmu tu, bahagialah kita. Bila Allah bagi ilmu tu, syurgalah kita rasa duduk atas muka dunia. No? Kalau ilmu tu kita masih belum dapat, kita masih belum dapat masuk syurga di dalam dunia. Ilmu ni ialah ilmu yang sangat hebat. Allah bagi rasa, macam mana rasa, bagaimana rasanya diri sebagai hamba. Sebab tu selalu saya kata, banyak orang yang tahu diri dia hamba tapi tak rasa diri dia hamba. Tahu kata diri hamba Allah tapi tak rasa diri hamba Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi merasakan diri hamba Allah tu, merasakan diri hamba Allah itulah syurga. Merasakan diri hamba Allah itulah syurga kita atas muka dunia. Baik. Jadi di atas kepahaman yang macam tu, maka Syekh bin Athaillah memulakan hikmah dia dengan kata dia, min alamatil i'timadi 'alal 'amali nuqsanur raja'i 'inda wujudi zalali. Di antara tanda seseorang itu beriktimad di atas amal. Okey. Kalau orang dah mengaji sebelum subuh waktu Malaysia, dia faham dah. Dia faham sikit dah sebelum kita melangkah lebih jauh. Kita beramai, kalau kita beramai, kita masih mana amalan kita masih bersyirik khafi. Kita kena keluar daripada syirik khafi. Syirik khafi adalah memandang wujud diri ataupun memandang diri kita beramal. Sebab itu kalau tengok di antara kalam Tok Kenali, jaga-jaga merasakan diri kamu ada. Tu kalam Tok Kenali. Jaga-jaga merasa diri kamu ada. Kok mana ni? Pasal pun disuruh berawas. Daripada merasa diri ada, merasa diri ada itulah syirik khafi. Siapa-siapa yang ada syirik khafi dalam hati dia tak melangkah berjalan pada Allah. Maknanya siapa-siapa yang nak berjalan pada Allah, dia kena lepaskan diri dia daripada syirik khafi. Bila dia dah melepaskan diri dia daripada syirik khafi, barulah dia boleh dinamakan dengan salikin. Kalau dia masih belum melepaskan diri dia daripada syirik khafi, dia masih belum salikin. Contohnya, motor kuasa tinggi 550 cc, tapi motor ikat di tiang, tak jalan apa. Hebat cara mana pun tak jalan. Lepas kan, buka tali tu, rantai tu, barulah motor boleh pergi. Kita ni kalau kita masih bersyirik khafi, na'udzubillah min zalik, berarti kita tak berjalan lagi pada Allah. Jadi orang yang dah melepaskan diri daripada syirik khafi, barulah dia, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dikatakan dia salikin. Bismillahirrahmanirrahim.
Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Baik. Dia sebenarnya macam mana? Diri kita tak ada sebenarnya. Yang ada hanya Allah. Diri kita tak ada. Yang ada hanya Allah. Bahkan amalan kita ni, amal kita semua tak ada. Amalan kita semua Allah. Tu orang panggil taufik dan hidayah. Hidayah ni terlintas di hati nak buat baik. Rasa nak buat baik. Kalau ustaz kata macam tu, semangat lah, malam ni nak makit tahajud. Lintas mai tu panggil hidayah. Sagi pada pukul 4 pagi, sagi berdiri dah depan Tuhan. Itu panggil taufik. Salah Sayyidina Muhammad. Maksudnya, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kalau Allah tak bagi taufik, Allah tak bagi hidayah, tak akan mampu kita nak beramal amal yang soleh. Allahumma salli ala Sayyidina. Allah bagi baru boleh. Kalau Allah tak bagi, tak boleh. Allah yang bagi, alhamdulillah. Kadang-kadang kita kata, ya Allah, macam mana aku terpilih? Macam mana aku terpilih? Terpilih ni sebab dipilih. Maksudnya apa? Maksudnya daripada awal lagi Allah tak kita dah. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. No, daripada awal lagi Allah dah nak kita. Kita Allah tak cipta lagi, tapi nak dah. Tuhan nak dah. Tuhan nak dah kita jadi ahli dia, orang dia. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Pilihan Allah. Pilihan Allah tak ada. Bila kata pilihan Allah, habis. Bukan ada apa. Kita bukan ada apa. Pilihan dia. Baik. Itu Allah kata, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allahumma salli ala Sayyidina. Allah mencipta kamu dan mencipta apa yang kamu buat. Kebaikan yang kita buat, sallallahu alaihi Sayyidina Muhammad, Allah yang bagi buat. Kejahatan yang kita buat, Allah yang bagi kita buat. Semua Allah bagi. Kalau boleh buat baik, Allah yang bagi kita buat baik. Apa kita kata? Alhamdulillah, syukur pada Allah. Pada waktu yang lain kita buat benda jahat, kita tengok benda tak elok, kita dengar benda tak elok, benda yang jahat, kita cakap yang tak elok. Siapa yang bagi kita buat benda tak elok tu? Allah. Allah juga. Tapi waktu tu tak boleh kata dia, kena kata kita, sekalipun dia. Waktu itu apa kita kata? Astaghfirullahaladzim. Tu hamba. Waktu kata astaghfirullah tu sedih sangat-sangat. Sebab Allah bagi jatuh dalam perkara yang tak baik. Sedih sangat-sangat. Sebab Allah bagi jatuh pada benda yang tak baik. Sebab hamba ni nak duduk di atas baik lah, tapi Tuhan bagi jatuh. Benda tak baik dia panggil maksiat. Benda baik dia panggil taat. Sedih tu macam mana? Menangis-nangis. Tapi tak kata yang menangis-nangis itu, tak kata Allah yang bagi jatuh, kata diri yang buat. Pelik. Dia bukan sedih Allah bagi jatuh, dia sedih sebab dia buat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Tu dia panggil orang yang telah terlepas daripada syirik khafi. Baik. Jadi kita tak mau syirik khafi lah. Yang kita tak mau ialah syirik khafi tu. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Jadi beriktimad di atas amal, maknanya memandang perbuatan yang kita buat ialah kita yang buat. Bangkit tahajud, rasa diri bangun. Baca Quran, rasa diri baca. Zikrullah, rasa diri berzikrullah. Dia dipanggil i'timad di atas amal. Sebenarnya macam mana? Bangkit tahajud kena rasa Allah bagi. Baca Quran kena rasa Allah bagi.
zikrullah, kena rasa Allah yang bagi. Kita ni tak boleh ingat kat Tuhan kalau Tuhan tak bagi ingat kat dia. Sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau Allah tak bagi ingat kat dia, tak boleh ingat kat dia. Kalau macam tu kita faham macam ni, kita yang boleh ingat ke Allah sebab Allah terlebih dulu ingat kat kita. Kadang-kadang kita bukan nak kata astaghfirullah pun, tapi keluar dari mulut, astaghfirullahalazim, ya Allah. Kita bukan nak kata Allahu Akbar pun, tapi keluar dari mulut, Allahu Akbar. Allah bagi kata, Allah bagi kita ucapkan. Sallallahu alaihi Muhammad. Jadi Allah terlebih dulu ingat kat kita sebelum daripada kita ingat kat dia. Mana besar? Dia ingat pada kita ataupun kita ingat kat dia? Dialah ingat kat dia. Kita ingat kat dia dengan dia ingat kat kita, tentulah lebih besar dia ingat kat kita. Dia pergi ingat kat kita. Kita siapa? Hamba yang berdosa ni dia pergi ingat. No? Hamba yang berdosa ni dia pergi ingat kat kita. Keluarlah daripada mulut kita, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Baik. Jadi subhanallah, kita ni jangan beriktimad di atas amal dengan makna jangan kata kita buat, jangan kata kita beramal. Kata diri buat, kata diri beramal, salah. Kata diri buat, kata diri beramal, salah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dan merupakan satu dosa yang dipanggil syirik khafi. Kata aku tu tak boleh, dia kena kata Allah. Aku ni kita kena buat apa? Kita kena tumbangkan. Kita kena tumbangkan keakuan. Ada kata aku. Contoh, kita kaya, kita ada duit. Mengaku tak diri kaya. Contoh. Kita kaya, duit banyak. Waktu tu mengaku tak diri kaya. Kata tak diri kaya. Banyak orang kata. Tapi bagi orang yang tak ada syirik khafi, dia tak mau kata. Pasal dia tahu, pasal dia kenal diri. Kaya kita tak kaya. Allah yang kaya. Sebab yang ada kat kita bukan hak kita, milik dia. Dia bagi kaya. Lepas tu tak mau kata, aku bukan ada duit, aku bukan kaya. Allah yang kaya. Tak kata diri kaya. Itulah orang yang telah terlepas pada syirik khafi. Mungkin juga orang ada ilmu. Dia tak kata dia alim, yang dia tak kata dia alim, tapi dia kata Allah lah yang ada ilmu. Yang alim tu Allah. Maka sebab tu malaikat yang kenal Allah kata, la ilma lana. Tidak ada ilmu kat kami. Illa ma 'allamtana. Malaikat ilmu kami apa yang telah engkau ajar pada kami. Itulah ilmu kami. Kami tak ada ilmu. Tak mengaku ada ilmu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi menafikan kewujudan diri, milik diri, punya sesuatu, itu ialah merupakan tanda orang tu sudah lepas daripada syirik khafi. Orang yang ngaji ni, duk ngaji di Azhar ni sampai master PhD. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Lepas tu dia kata pula, ish nak mai ke peringkat ni bukan ada mudah. Teruk mengaji teruk ni. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad.
Sebenarnya dia sampai ke tahap tu, kalau Allah tak bagi, tak sampai. Tak bagi. Kalau Allah tak bagi, tak sampai ke tahap tu. Allah yang bagi. Betul orang tasawuf, dia pebus hati dia, Allah, 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 Allah. Semua Allah. Nak bagi hati tu, semua Allah. Okey. Apa tanda seseorang tu beriktimad di atas amal? Tanda seseorang itu beriktimad di atas amal ialah nuqsanur raja'i inda wujudi zalali, kurang pengharapan ketika berlaku dosa. Bismillahirrahmanirrahim. Kurang pengharapan ketika berlakunya dosa. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kurang pengharapan ketika ada sesuatu kesilapan kita dengan Allah. Maksud dia macam ni. Macam mana ahwal kita ketika kita berdosa? Kalau seseorang tu dia berdosa, dia tak ada pengharapan dia kepada Allah, berarti orang ni masih beriktimad di atas amalan. Tapi kalau seorang tu, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, berharap bersungguh-sungguh kepada Allah ketika jatuh dia pada dosa, berarti orang tu ialah orang yang tak beriktimad di atas amal. Okey, macam ni. Kita jatuh dengan sebab dosa. Kita jatuh daripada pandangan Allah dengan sebab dosa. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Contohlah, satu orang murid dengan guru. Ustaz duk respect. Ustaz hilang respect sebab kesalahan dia. Kita ni haraplah kat dia, percayalah kat dia, harapan kita menggunung kat dia. Tiba-tiba Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, tiba-tiba dia buat sesuatu yang kita rasa, ya Allah, dia sanggup buat no. Okey, hilanglah pandangan. Hadut percaya, hadut harap-harap, hilanglah kepercayaan, hilanglah harapan. Kalau kita ni dengan orang macam tu, dengan Allah sama. Atau kita ni bila mana kita berdosa, kita kena harap kat dia. Harapan apa? Tuhan, jangan buang aku, jangan sisihkan aku, jangan singkirkan aku. Maknanya Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, bila berdosa ni makna kena bergantung dengan Tuhan. Tuhan tu kena bergantung dengan Allah, kena ibarat macam seumpama ni, Sahabat Sayyidina Muhammad pernah nak tengok drama, filem Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Seseorang tu, sama ada dengan ayah dia ke, dengan siapa ke, suami isteri ke, bila mana masalah Sayyidina Muhammad, contoh ayah ke, mak ke, suami ke, nak pi, hang buat kat aku sangat, aku tak mau dah duduk dengan hang, aku nak pi lah. Macam mana orang hang dah tinggal tu, dia berpaut di seluar kawan tu, di kain kawan tu, mak, ayah, tolong, macam tu. Jangan tinggal dia dengan Tuhan macam tu. Bila berdosa, jangan tinggal Tuhan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Baik. Kalau kita jatuh dengan sebab kita berdosa, jangan berpegang dengan dosa tu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jangan pegang dengan dosa tu, pedulikan dosa tu.
Ada setengah orang bila dia berdosa, dia kata, aku tak ada harapan, aku dosa banyak. Dia kata macam tu, masalah Sayyidina Muhammad. Tuhan nak ampunkan dosa aku. Tuhan tak ampun dah dosa aku. Dosa aku besar, dosa aku banyak. Tu orang tak faham. Dia berdosa ni, bila mana kita berdosa dengan Tuhan tu, jangan tinggal. Tapi Allahumma salli ala sayyidina. Teruskan saja beramal amal yang soleh. Mudah-mudahan dengan rahmat Allah, Tuhan terima taubat kita. Itu macam itulah yang dikatakan hamba. Sebab Tuhan ni, dia maha pengampun, dia maha pengasih, dia maha penyayang. Macam mana kita boleh meninggalkan yang maha pengasih, yang maha penyayang? Macam mana? Sebab tu Tuhan, dia buh tempat duduk kita dalam perut mak. Dia buh kita dalam perut mak kita di tempat namanya rahim. Orang panggil rahim ibu. Rahim tu nama dia. Bismillahirrahmanirrahim. Nak abang apa? Kalau hampa tak kenal aku, tak tahu. Aku maha rahim. Lepas tu tidak ada tu perasaan yang lebih mendalam dirasai kepada seseorang melainkan perasaan seorang ibu kepada anak. No? Mak ni macam mana pun, soalan Sayyidina Muhammad, walaupun dia marah, walaupun dia apa, anak tu tapi dia berharap ada anak dia balik. Harap anak dia balik. Tu mak. Jadi begitulah Allah Ta'ala. Bila mana kita buat dosa, Tuhan nak kita apa? Balik. Balik macam mana? Balik macam mana dia nak. Balik macam mana dia nak. Balik macam mana? Balik bawah hati. Bawah hati yang hidup mengaku diri berdosa. Tuhan tak tu ya. Dia bukan tak lain. Soalan sama. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Okey. Jadi kita kena macam tu lah dengan Tuhan. Makna pi mana pun kita tetap bawa diri kita dengan rasa aku dosa banyak. Kalau bahasa hari ni orang sebut dengan bahasa si pendosa. Pilah mana pun, negeri mana pun, negara mana pun, dunia mana pun, dia bawa tu. Aku dosa banyak, aku dosa banyak. Jadi bila rasa diri berdosa ni, merasakan diri apa? Merasakan diri tak layak. Aku hak dosa banyak ni. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dia bagi aku berdiri depan dia. No? Sebelum subuh ni, para awliya di seluruh alam semua berdiri depan Tuhan. Nangis-nangis, merintih depan Allah. Tapi kita hak dosa banyak ni, Tuhan gerak kita. Tuhan bagi duduk sekali dengan para awliya seluruh alam ni. Duduk sekali bangkit waktu tu. Tu menimbulkan rasa, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Aku dosa banyak pun dia pilih aku duduk dengan dia. Faham tak? Kalau ikut diri tak layak duduk tu. Dengan seluruh ulama, seluruh para awliya seluruh alam ni. Tapi nama kita masuk sekali dalam senarai malam tu. Salah Sayyidina Muhammad. Nama kita tu, hak dosa banyak tu, masuk senarai. Maksudnya, sekalipun kita berdosa, pengharapan tetap kita gantung kat dia. Sebab kita ni kalau soalan Sayyidina, kalau Tuhan tak ampun dosa kita, adakah hak lain boleh ampun dosa kita? Nak tanya. Kalau Allah tak ampun dosa kita, adakah di sana yang boleh ampun dosa kita? Ada.
Tu nak gantung kat siapa? Kena gantung kat dia juga. Tu dia kata min alamatil i'timadi 'ala al-'amali nuqsanur raja'i 'inda wujudi zalali. Jadi maknanya bila kita berdosa, kita kena lagi kuat bergantung. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi hak ni jadi hikam yang pertama. Allahumma salli ala sayyidina. Apa maknanya? Maknanya Syekh Ibn Athaillah hendak kita ngaji hikam ni dengan kita menekankan diri kita daripada syirik khafi dulu. Makna baru kita akan faham. Lepas pada syirik khafi. Buang syirik khafi. Bersihkan syirik khafi. Sucikan hati kita daripada syirik khafi. Bila kita bersih hati kita, kita akan faham hikmah lepas-lepas ni. Kalau tidak, kita tak faham. Pasal hati kita tak bersih. Sebab hati kita tak suci. Jadi, bersihkan hati, sucikan hati untuk mengaji kitab hikam dia. InsyaAllah. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Dan insyaAllah Allah beri kefahaman pada kita untuk kita memahami kitab hikam ini insyaAllah. Amin ya Rabb. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma nawwir qulubana bihidayatik. Allahumma nawwir qulubana bihidayatik. Allahumma nawwir qulubana kama nawatal arda bi nuri syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam. Subhanaka Allahumma bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik. Tawasul bil haqq wa tawasul bis sabr.